Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ni sama-sama kita dapat berkumpul. Dan malam ni kita tidak talaki, tetapi pada malam ni kita hanya membahaskan satu tajuk, iaitu tajuk tentang nisfu Sya'ban, setengah daripada bulan Sya'ban. Sebenarnya nisfu Sya'ban ini bukan satu masalah. Tidak ada masalah pada nisfu Sya'ban, berbanding dengan ada setengah bulan yang lain yang menjadi polemik. Antaranya ialah bulan Rejab, yang selalu dibangkitkan oleh mereka yang disangkakan sebagai orang yang yang menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olahnya orang yang melaksanakan atau meraihkan atau menyambut nisfu Sya'ban itu seolah-olahnya ialah orang yang tidak merujuk kepada sumber-sumber dalam agama, iaitu Al-Quran dan hadis. Justru itu seolah-olahnya yang digambarkan ialah orang yang melakukan, menyambut dan meraihkan ialah orang yang membuat satu amalan yang tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah pula dekat situ. Jadi masalah pula dekat situ. Baik, itu hanya pada bulan-bulan yang lain lah. Tetapi pada bulan Sya'ban ini sebenarnya tidaklah menjadi polemik, kerana ianya sebenarnya ialah perkara yang sudah diterima oleh semua ulama'-ulama', khususnya termasuk juga golongan muhaddisin, orang yang pakar dalam ilmu hadis, fan hadis, dalam seni ilmu hadis. Maka mereka kesemuanya menerima, semua ulama' menerima tentang kelebihan yang ada pada bulan Sya'ban. Cuma ada beberapa masalah sahaja yang dibangkitkan, iaitu bagaimana amaliyah ataupun perbuatan sambutan tentang nisfu Sya'ban. Itu saja dia punya perbezaan. Sementara kelebihannya semua menjadi kesepakatan semua ulama', kecuali ada beberapa orang yang berpura-pura dan cuba untuk membuat kerosakan dan juga cuba untuk membuat huru-hara di kalangan umat Islam. Maka mereka telah mewar-warkan bahawa nisfu Sya'ban ini ialah amalan orang-orang yang melakukan bid'ah, dan orang yang melakukan bid'ah itu duduknya dalam neraka, seperti mana selalu hadis yang mereka laungkan, iaitu kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah bid'ah, dan semua perkara yang bid'ah itu adalah sesat, dan kesemua kesesatan itu adalah masuk ke dalam neraka Allah. Jadi oleh sebab itu mereka mengatakan bahawa sambutan-sambutan yang seperti ini adalah salah satu daripada perkara bid'ah. Sebenarnya itu ialah menunjukkan kejahilan mereka di dalam ilmu, sama ada ilmu hadis ataupun ilmu apa-apa saja. Baik, jadi oleh sebab itu marilah kita hari ini menginsafi. Jadi kita ni sebenarnya perkara-perkara yang kita buat ni semua yang telah ditelusuri, telah ditapis oleh para ulama'. Bukan seorang, bukan dua, bukan tiga, malah beribu-ribu, jutaan ulama' yang ada telah membahaskan mengenai bulan-bulan yang besar dalam Islam, yang dianggap sebagai kebesaran Islam sejak daripada Rasulullah meninggalkan kita sampai sekarang. Jadi oleh sebab itu, apa yang telah dibuat oleh amaliyah, perbuatan-perbuatan amal yang dilakukan oleh semua umat Islam, yang dikira sebagai sawadul azam, kumpulan umat Islam yang paling besar, kesemuanya adalah mempunyai dalil dan diperbahaskan lebih mendalam. Jadi oleh sebab itu, tidak mungkin umat Islam ini bersatu untuk melakukan melakukan satu kesesatan, berbeza dengan umat-umat yang terdahulu. Kalau kita buka kitab Kelebihan Umat Muhammad ni, yang dikarang oleh Said Muhammad Alawi Makki,
menyatakan dalam kitab dia, salah satu daripada kelebihan umat Islam ialah umat yang mana dalam Quran kata sami'na wa ata'na. Sementara Bani Israel yang terdiri daripada agama sebelum Islam, iaitu sami'na wa asaina, iaitu kami dengar dan kami langgar perintah tersebut. Sementara umat Islam sami'na wa ata'na. Itulah perbezaan antara umat Islam dengan umat yang bukan Islam, di mana umat Islam ini tidak akan bersatu untuk melakukan, bersepakat untuk membenarkan kejahatan, kesesatan dan sebagainya. Tak mungkin. Kerana apa? Kerana kita adalah umat yang dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat. Yang mana umat kamu ini ialah menyeru kepada kebaikan. Apa kebaikan? Amalan-amalan, ketaatan-ketaatan, perkara baik. Jadi oleh sebab itu, hatta dalam nisfu Sya'ban, dalam Rejab, dalam mana-mana, tak mungkin kita semua bersepakat untuk melakukan kejahatan. Kenapa Allah kata kuntum khaira? Tak mungkin. Kita adalah umat sawadul a'zam, umat iaitu firqah yang paling ramai, iaitu ahli sunnah wal jamaah, yang mana takkan bersepakat kita melakukan kejahatan. Kalau ada benda yang salah, awal lagi ulama-ulama kita akan mempertahankan ataupun menepis atau menapis sehingga menjadi suci. Kerana apa? Kerana umat kita ialah umat yang mana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau satu kerosakan, maka itu dianggap sebagai mungkar. Jadi kita adalah umat, kalau ramai daripada kalangan kita pasti akan menepis benda-benda yang tidak baik. Jadi oleh sebab itu, kita hari ini jangan risau. Kita amalan-amalan yang kita buat ini bukannya amalan baru yang setahun dua. Tidak. Amalan yang sudah pun daripada atuk-atuk kita semua buat. Atuk kita sampai kita berapa generasi dah tu. Islamnya kita begitu lama. Dan bukannya daripada atuk kita, tetapi orang yang dulu yang bawa Islam, kan, bawa kepada atuk kita yang pertama masuk Islam juga melakukannya, dan atuk-atuk yang bawa itu pun juga melakukan. Jadi ia adalah satu jangka masa yang panjang, bukan masa pendek. Jadi oleh sebab itu kita kena yakin dengan amalan yang kita buat. Tetapi keyakinan kita tidak boleh kita dasari daripada apa yang atuk-atuk kita buat. Dan menjadi salah utama dalam agama kita, para ulama kita, apabila mereka mendatangkan hujah kepada orang, hujah itu hujah yang dituju kepada orang kafir tetapi digunakan kepada umat Islam, adalah salah. Ulama-ulama usul kita mengatakan bahawa seandainya hadis-hadis atau ayat Quran yang ditujukan kepada orang kafir tetapi kita gunakan untuk sesama umat Islam, salah. Kerana orang kafir itu musyrik, orang Islam itu tidak musyrik, mereka beriman. Jadi oleh sebab itu ada ayat Allah yang mengatakan bahawa kamu mengikut atuk-atuk kamu, itu ialah orang jahiliah. Orang jahiliah. Sementara atuk-atuk kita bukan jahiliah. Atuk-atuk kita adalah orang Islam. Jadi ayat yang menunjukkan bahawa kita mengikut atuk-atuk kita itu tidak sesuai. Digunakan sebagai dalil. Kerana kita adalah atuk kita orang yang sudah menerima Islam. Sepatutnya kita adalah orang yang mana Rasulullah kata kita kena doakan allazina sabaquna bil Islam, bil iman. Yang mana mereka telah mendahului kita dengan Islam, dengan iman. Orang-orang yang terdahulu telah pergi sebelum kita, yang mendahului kita dengan iman. Maksud atuk-atuk kita sudah Islam, maka kita kena doakan mereka. Bukan kita mencela mereka, bukan kita mengatakan mereka kafir dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, kita hari ini walaupun amalan kita amalan dah tepat dah, tetapi lebih tepat lagi kalau kita ini buat sesuatu dengan apa? Dengan apa? Dengan ilmu. Oleh sebab atuk-atuk kita buat satu persatu sehingga semua disepakati, maka tak adalah orang nak lagi belajar.
Bila tak ada orang nak belajar, tak ambil tahu tentang itu, maka datanglah orang-orang yang mewaswaskan. Datanglah orang yang cuba untuk mewaswaskan amalan-amalan yang telah kita buat. Yang datang untuk mewaswaskan ini kan, sebenarnya memang ditentukan oleh Allah. Allah memang jadikan orang. Kerana apa? Kerana untuk yujaddiduddin, untuk memperbaharui agama. Apa maksud perbaharui agama? Bukan maksud agama itu baru, tidak. Agama tetap agama Islam, iaitu memperbaharui tentang agama. Kalau agama kita sebelum ni ikut, datang golongan ni, maka dia goncang, kita pun pergilah belajar talaki, maka dapatlah ilmu, maka agama kita pun berubah. Sebelum ni ikut agama yang ikut-ikutan, tetapi sekarang sudah ada dalilannya. Jadi oleh sebab itu, dia memperbaharui agama kita. Bukannya hanya iman ikut-ikut, bukan hanya fiqh ikut-ikut, tetapi kita sudah pun memperbahaskan dalil. Bila begitu, maka amalan kita pun seronok kita buat. Tak ada was-was. Tak ada was-was. Baik, golongan was-was ni, golongan yang tugas dia sama macam syaitan juga. Syaitan ni datangnya was-was. Syaitan ni datang was-was. Dan sesiapa nak was-waskan umat Islam ni, macam syaitan juga. Allah jadi di dalam dunia ni, fungsi dia nak was-was orang. Maksud dia Allah jadikan syaitan nak was-was orang, maka dia juga mewaswaskan orang. Maka oleh sebab tu Allah kata, bahkan syayatini minal jinni wal ins. Mereka syaitan daripada jin-jin dan juga manusia-manusia. Rupanya ada daripada manusia yang tugasnya macam jin-jin syaitan juga, yang tugas dia untuk mewaswaskan manusia. Ada. Jangan kata tak ada. Jin yang serupa dengan manusia lebih susah. Kan? Sebab kata tuan-tuan guru kita, dia kata apa? Kalau jin tu kalaulah waswas atau jin itu, syaitan itu datang daripada jin, dia ganggu kita, was-was kita, senang aja, baca je ayat kursi, lari dia. Baca surah Fatihah, baca ayat kursi, bacalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syaitan daripada jin ganggu kita, senang je, kita baca ayat kursi, dia lari. Tetapi kalau syaitan daripada manusia, kita baca ayat kursi, dia siap betulkan, bagi tafsir lagi. Itu lagi susah tu. Siap bagi tafsir. Jilid mana lagi. Sampai kita boleh terkeliru. Betul tu, ada dalam tafsir tu. Kita terkeliru. Jadi oleh sebab itu, hari ini ada daripada golongan manusia yang serupa macam tugas-tugas syaitan. Ada. Syekh Mutawalli Syarawi, masa tu saya duduk dengan seorang cikgu. Ada seorang cikgu ni, bibit dia macam menyokong ISIS lah. Dia kata ISIS ni adalah mujahid, penyerang dan sebagainya kan. Tapi nak kata dia orang tu bunuh orang Islam kan. Tapi dia sokong kalau ada orang pergi bom dan sebagainya. Sampailah ana jawab macam inilah. Imam Mutawalli Syarawi pernah satu ketika didatangi oleh seorang. Didatangi oleh seorang. Baik. Kemudian seorang tu ialah orang yang nak pergi bom orang. Nak pergi bom nak pergi bom dekat kawasan-kawasan yang penuh maksiat. Dia cakap, wahai Syekh, kata, saya nak pergi bom ni, kawasan orang ni yang buat maksiat ni, aku nak pergi bom ni. Syekh Mutawalli Syarawi pun kata, kenapa kau nak pergi bom dia? Kenapa kau nak pergi bom? Kemudian orang tu pun kata, aku nak bom biar dia orang mati semua. Biar dia orang tak buat maksiat, biar mati semua. Lepas tu Syekh Mutawalli Syarawi kata, kalau dia orang mati, dia orang pergi mana? Kalau lah orang maksiat tu, kau pergi bom orang maksiat tu, orang maksiat tu mati, dia pergi mana? Lepas tu dengan yakin dia cakap bahawa orang buat maksiat tu mati, masuk neraka padan muka dia. Masuk neraka. Kemudian Syekh Mutawalli Syarawi kata, kalau begitu kau sama je macam syaitan. Kenapa? Sebab Allah jadikan syaitan, iblis, Allah jadikan iblis untuk membawa orang masuk neraka. Kau pun nak bawa orang masuk neraka, kau iblis. Itu.
Iblis daripada manusia ada. Dan iblis tu pula nama name tagnya Muslim. Iblis tu name tagnya Muslim. Jangan kata tak ada. Ada, sebab iblis tu asalnya dulu lebih tawaduk, lebih hebat amal ibadah dia daripada manusia. Lebih hebat daripada malaikat. Iblis tu. Dan dijadikan sebagai hamba yang apa? Hamba yang derhaka kepada Allah. Begitu juga umat Nabi Muhammad ini, ada juga yang name tag dia orang Islam, Muslim, beriman, tetapi akhirnya berperangai dan juga menjadi konco-konco kepada syaitan dan iblis. Jadi oleh sebab itu hari ini kita ni kenalah apa? Kenalah yakin, tidak was-was dengan amalan-amalan kita. Baik. Jadi mengenai nisfu Sya'ban ini, ulama-ulama hadis telah membagikan bahawa hadis-hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban ada 5 bahagian. Yang pertama, ada hadis-hadis yang sahih. Ada hadis-hadis yang sahih, yang disepakati sahih. Maksudnya bahawa hadis-hadis tentang fadilat atau kelebihan bulan Sya'ban diterima oleh kesemua ulama-ulama bila ada hadis sahih. Yang kedua, ada hadis hasan. Hadis hasan rendah sikit. Hadis sahih dia ada 5 syarat. Ada yang letak 4, ada yang letak 5 syarat. Yang pertama, sesuatu yang mestilah bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti muttasil, ittisalus sanad, mesti bersambung sanad. Yang keduanya, perawinya mesti dhabit, mesti siqah. Mesti dhabit, mesti adil, mesti siqah. Dan yang keempat, yang kelimanya ialah tiada ada illah yang menyebabkan hadis itu apa? Menjadi dhaif ataupun maudhu'. Baik. Yang hadis hasan kurang sedikit. Hadis hasan kurang sedikit daripada darjat hadis sahih. Mungkin pada jumlah periwayatan hadis, maka jatuh hasan. Mungkin pada tercederanya diri periwayat hadis yang menyebabkan ianya tidak dhabit ke atau kurang ingatan ke dan sebagainya, maka dia jatuh kepada darjat hasan. Baik, yang ketiganya ada hadis-hadis yang dhaif. Ada hadis-hadis yang dhaif. Baik. Hadis yang sahih, ada hadis yang hasan. Hadis yang hasan yang mana dimutabaah atau mempunyai syawahid yang sama seperti mana hadis sahih, maka ia menaik darjat sehingga jadi hasan sahih ataupun dipanggil dengan nama sahih li ghairi. Kalau dia sahih, sahih li zati. Jadi hadis-hadis nisfu Sya'ban ada hadis yang sahih li zati dan ada juga sahih li ghairi. Begitu juga darjat hadis hasan. Hadis hasan ada namanya hasan li zatihi. Li zati, iaitu diri zatnya memang hasan. Dan ada yang peringkat ketiga darjat hadis nisfu Sya'ban ialah hadis dhaif. Dan ketika mana hadis-hadis dhaif ini dikuatkan dengan mutaba'ah dan syawahid daripada hadis hasan, maka ia boleh melonjak menjadi hadis hasan li ghairi. Dimaksud dia hadis dhaif terangkat menjadi hadis hasan. Jadi dalam masalah tentang nisfu Sya'ban, banyak hadis yang hasan naik jadi sahih, banyak hadis yang dhaif naik jadi hasan. Kerana apa? Kerana kekuatan hadis lain yang ada. Maka terangkat hadis tersebut. Dan yang keempatnya ada hadis wahid dipanggil, iaitu terlampau dhaif. Sehingga kan seolah-olahnya ianya sudah pun pergi kepada maudhu'. Wah ini tidak boleh langsung digunakan, walaupun dia itu adalah dhaif. Tetapi dhaif yang terlalu dhaif,
maka kita tidak terima ia sebagai dalam penghujahan atau pengamalan. Dan yang kelimanya ialah hadis-hadis palsu. Yang kelimanya memang terdapat hadis palsu. Memang terdapat hadis palsu. Apakah hadis palsu yang cukup glamour dengan nisfu Sya'ban? Iaitu hadis palsu yang dipanggil dengan satu solat. Solat yang dibuat pada malam Jumaat pertama dalam bulan Sya'ban, yang dia buat solat sebanyak 12 rakaat. Dan pada malam nisfu Sya'ban mereka akan buat 100 rakaat. Maka solat ini adalah solat yang tercela, kerana dia adalah bid'ah mungkarah. Baik, datang mana solat ini? Solat ini dicipta oleh seorang sufi. Ingat, sufi-sufi pun buat hadis palsu pun banyak, dalam hadis, dalam kitab Tarhib itu banyak hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang sufi. Yang buatnya itu diakui oleh dirinya sendiri. Nama dia lah Ibn Jahdam. Ibn Jahdam ni seorang sufi, kuat amal ibadahnya, dan dia yang buat hadis palsu tentang solat 100 tu rakaat tersebut. Baik, maka dia mengaku sendiri dan ditanya, kenapa dia mencipta hadis tersebut? Maka dia kata, orang pada waktu zaman dia itu sudah ramai yang tidak mahu melakukan ibadat sunat. Pada waktu itu dia punya hiburan melampau-melampau. Jadi justru itu, maka dia pun mencipta hadis-hadis kelebihan-kelebihan untuk mengajak orang balik semula beramal. Dia kata, niat dia baik, tetapi salah. Ingat, walaupun kita sufi bagaimana, tapi kalau tak ada ilmu, maka segala amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, sesufi-sufi mana pun kita, kalau menyalahi syariat dan kehendak daripada agama, melakukan bid'ah, maka kita perlu meninggalkan perbuatan tersebut. Apatah lagi orang sufi yang nak mencipta hadis-hadis palsu. Sebab memang warid di dalam hadis Nabi SAW, sesiapa yang man kazaba alayya muta'ammidan, sesiapa yang menipu tentang apa yang aku katakan secara sengaja dia buat. Kalau tak sengaja itu boleh dimaafkan, dan kadang-kadang sengaja itu pun kadang-kadang boleh, kadang-kadang boleh, dengan syarat-syarat yang tertentu lah. Seperti mana kita belajar tentang tadlis, ia menipu, itu dibolehkan dengan syarat-syarat yang tertentu. Baik, tetapi yang dikatakan tidak boleh ialah mereka yang menipu dengan tujuan untuk istihza. Man kazaba alayya muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah menempah satu kerusi di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itu kita hari ini kena belajar supaya kita tidak melaksanakan hadis-hadis palsu. Baik, kalau ada orang tanya, boleh tak Ustaz kalau kita nak solat 100 rakaat? Boleh, tak ada masalah. Tetapi kita tidak boleh meletakkan bahawa mesti 100. Kalau dia nak solat 100 tu pulang pada dia, tapi tidak boleh ajak orang lain. Kalau dia termampu, pulanglah, kan? Tapi tidak boleh meletakkan, hari sekian, waktu sekian mesti 100. Sebenarnya ibadah itu tidak ada. Maka diada-adakan. Ibadah itu diada-adakan, dengan nama yang khusus. Kalau dia nak ibadah dia saja, solat mutlak, itu pulang 60 rakaat, 70 rakaat, itu terpulang. Tak ada siapa yang melarang, mengikut kemampuan masing-masing. Tetapi bila dinamakan khusus, maka itulah terjadinya bid'ah. Baik, kita pergi satu-satu. Kita pergi satu-satu perbahasan tentang hadis. Maka hadis-hadis sahih, kita beritahu. Yang pertama, kita kena tahu hadis sahih ini untuk apa? Untuk kekuatan hati kita, rehat hati kita, tenang hati kita, tentang sambutan tentang nisfu Sya'ban. Baik, hadis yang pertama, an Muaz bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Yatla'u Allah azza wa jalla ala khalqihi lailatin nisfu min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Rawahu at-Tabrani fil Kabir wal Awsat. Qala Haythami wa rijaluhu thiqat. Wa rawahu Darqutni wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihi an Abi Musa wa Ibn Abi Shaybah wa Abdul Razzaq an Kasir bin Murrah wal Bazzar. Baik. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memperhatikan hambanya dengan penuh rahmat pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian ia akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan musyahid, iaitu orang yang munafik yang menebarkan kebencian antara umat Islam. Hadis ini diriwayatkan dalam Tabrani, Tabrani dalam Kabir, hadis yang bernombor 16,639, Darqutni dalam kitab Nuzul muka surat 68, Ibnu Majah hadis yang bernombor 1380, Ibnu Hibban hadis yang bernombor 5757, Ibnu Abi Shaybah hadis yang bernombor 150, Al-Baihaqi fi Sya'bul Iman hadis yang bernombor 6352, Al-Bazzar fil Musnad hadis yang bernombor 2389. Baik, Imam Ibnu Hajar Haytami mengatakan bahawa kesemua semua perawi-perawi ini yang ada dalam hadis tersebut adalah thiqah. Ada 3 orang yang menyatakan bahawa semua perawi tersebut adalah thiqah. Iaitu Imam Ibn Hajar Haytami, Imam Tabrani, kemudian Imam Ibn Majah, Imam Ibn Hibban. Semua meletakkan hadis tersebut dalam kitab sahih. Sebenarnya hadis ini sahih. Ada banyak hadis sahih dan hasan. Malangnya ada grup yang tertentu itu cuba untuk menyebabkan huru-hara yang dibangkitkannya adalah hadis-hadis palsu ataupun hadis-hadis dhaif. Yang dibangkit ini dhaif, seolah-olahnya tak ada langsung kelebihan pada hadis nisfu Sya'ban. Sebenarnya ada. Baik, kita pergi pula hadis yang kedua. Hadis yang kedua, hadis yang pertama tu Albani Nasiruddin Albani ialah salah seorang daripada ulama rujukan orang Wahabi. Kalau orang Wahabi ni, kalau Syekhul Hadis dia ialah Nasiruddin Albani. Kalau dia mesti pakai Nasiruddin Albani. Tetapi Nasiruddin Albani juga dalam kitab dia Silsilah Ahadits Sahihah mengatakan bahawa hadis yang pertama kita baca tadi tu adalah hadis sahih. Dalam kitab dia jilid yang keempat muka surat 86. Jilid keempat muka surat 86. Mengatakan bahawa hadis tersebut adalah hadis sahih. Tetapi hadis ni tidak disebut oleh orang-orang Wahabi. Yang ditimbulkan ialah hadis apa? Hadis palsu lah, hadis tu dan sebagainya. Jadi nak menunjukkan bahawa pada malam nisfu Sya'ban semua doa-doa dimakbulkan oleh Allah Rabbul Jalil. Dihapuskan dosa-dosa keseluruhannya kecuali orang-orang yang musyahid dan juga orang musyrik. Tetapi ada riwayat yang lain yang tapi tidak sampai kepada darjat sahih, hadisnya hasan, iaitu mengatakan bahawa kecuali orang yang membunuh dan musyahid. Jadi ada 3 riwayat, ada 3 lafaz, iaitu musyrik, qatil dan musyahid. Orang yang membunuh, iaitu membunuh orang lain atau membunuh diri dia sendiri. Iaitu orang musyrik, orang yang syirik pada Allah. Dan ketiga ialah musyahid, orang yang menyebab kebencian, mengadu domba kebencian sesama orang Islam. Jadi oleh sebab itu kita kena berbaik sangka dan tidak menyebabkan orang lain berpecah belah, kerana kita tidak akan termasuk daripada rahmat Allah dalam hadis tersebut dalam nisfu Sya'ban. Hadis yang kedua yang sahih
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yadnu min khalqihi fayaghfiru liman istaghfara illa al-baghi bi farjiha wal 'ashar. Rawahu Tabrani fil Kabir wa Ibnu Adi an Usman bin Abil Al-As wa qala Syekh Al-Munawi wa rijaluhu siqat. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat Allah mendekat kepada hamba-Nya di malam nisfu Sya'ban, maka mengampuni orang yang meminta ampun. Allah ampunkan doa semua orang yang minta ampun, kecuali siapa? Iaitu pelacur dan penarik pajak. Pelacur dan juga orang yang menarik pajak, iaitu mengambil orang yang dah cagar sesuatu, dia ambil tanpa melihat kepada situasi orang tu dengan kasar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampunkan dosa orang-orang tersebut. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Kabir, Ibnu Adi dari Usman bin Abi Al-As. Syekh Munawi berkata perawinya terpercaya. Sila lihat Syarah Jami' Saghir jilid 1 muka surat 551. Baik. Yang ketiga, hadis ketiga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu ta'ala lailatin nisfu min Sya'ban fayaghfiru likulli nafsin illa insanan fi qalbihi syahna aw musyrikan billahi azza wa jalla. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, hadha hadis hasan akhrajahu Darqutni fi kitab sunnah an Abdullah bin Sulaiman ala al-muwafaqah, wa akhrajahu Ibnu Khuzaimah fi kitab tauhid an Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab an ammihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahmat Allah turun di malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni semua orang kecuali orang yang di dalam hatinya ada kebencian kepada saudaranya dan orang yang menyekutukan Allah. Siapa yang ada benci di dalam hatinya, maka Allah tidak akan ampunkan dosa. Baik. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata hadis ini hasan, tetapi ulama lain mengatakan hadis ini sahih. Ibnu Hajar kata hadis ini hasan. Diriwayatkan oleh Darqutni dalam Sunnah dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid dan juga dalam kitab Amali muka surat 122. Baik. Ibnu Hajar juga meriwayatkan satu hadis yang hampir sama. Satu hadis yang hampir sama. Daripada Kasir bin Murrah. An Kasir bin Murrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum yatla'u lailata nisfu min Sya'ban ila khalqihi fayaghfiru lahum kulluhum illa an yakuna musyrikan aw musariman. Baik. Hadis yang hampir samalah. Allah akan ampunkan dosa kecuali orang-orang yang musyrik ataupun orang yang berperang dengan orang lain. Baik. Itu adalah hadis sahih. Kita tengok pula hadis-hadis yang sampai darjat. Tak perlu semua. Kita baca sedikit membuktikan adanya hadis sahih. Baik. Ini dikira sebagai majlis simak hadis. Majlis simak hadis ni adalah majlis yang paling tinggi sekali daripada mana-mana majlis. Ingat, kita ada majlis fiqh ke apa ke, majlis simak hadis adalah majlis yang paling tinggi darjatnya berbanding dengan majlis-majlis lain. Iaitu majlis yang memperdengarkan bacaan-bacaan hadis. Golongan muhaddisin ini biasa. Dan kalau kita pergi jumpa syekh-syekh ke, kita akan baca depan dia. Kita akan baca hadis-hadis ni depan dia. Dan malah kalau seseorang tu kata dia ni muhaddis atau pakar hadis, pasti tok guru tu akan suruh baca hadis apa yang dia hafal. Pasti. Maka oleh sebab itu telah sampai kepada kita satu cerita, wallahu a'lam kita tu betul atau tidak kan. Tapi sampailah pada kita, iaitu ketika mana Dr. Mazhar dia pergi pergi jumpa dengan Syekhul Hadis kan. Dekat di di madrasah di sana. Maka pada waktu tu dia bertemu dengan Syekhul Hadis. Syekhul Hadis suruh dia baca hadis.
Dia baca salah. Kemudian ditegurlah oleh Syekhul Hadis tersebut. Kalau kita kata kita muhaddis atau kita hebat dalam hadis, mesti syekh tu akan suruh baca hadis. Apa yang dia hafal, kemudian dia akan terangkan. Yang anak murid saya pun ikut pun dulu sama juga. Syekh akan baca hadis. Syekh akan baca hadis, kemudian disuruh seorang baca. Kan? Sampai kanan dah bacalah. Kan? Dia baca, kita kena hafal. Lepas tu seorang. Sampai ditunjukkan, baca. Anak murid tu nganggur mulut lah. Terpaksalah nak cakap backup kan. Tak boleh cakap Arab. Okey, tak apa kan. Gitulah. Kan, nak tengok sangat macam mana budaya membaca hadis, budaya ulama-ulama hadis tu begitu. Dia akan baca hadis, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, berbelas-belas. Kena hadis panjang, pening sikit nak menghafal. Kan? Gitu baik. Kalau yang rendah sikit disuruh tulis. Kalau yang rendah sikit disuruh tulis. Tapi anak murid tu tulis pun tak pandai, baca pun tak kan, susah pula. Baik. Hadis yang hasan. Dalam kitab Sahih wa Dhaif Jami' Shaghir, hadis dia berbunyi, "Idza kana lailatun nisfu min Sya'ban, atla Allahu ila khalqihi fayaghfiru lil mu'minina wa yumli." Silap baca. "Utli Allahu ila khalqihi fayaghfiru lil mu'minina wa yumli lil kafirin. Wa yad'u ahlal hikdi bihikdihim hatta yad'uhu." Baik. Jika ada malam pertengahan daripada bulan Sya'ban, maka Allah memperhatikan makhluknya dengan penuh rahmat. Allah akan mengampuni orang yang beriman, menangguhkan orang kafir, dan meninggalkan orang yang iri dengan sifat iri hatinya hingga mereka meninggalkannya. Ini Jami'us Shaghir ni ialah kitab karangan Imam Suyuti. Hadis ni adalah hasan. Baik. Hadis yang lain hasan. Innallaha ta'ala liyatlu'u fi lailatin nisfu min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Yang sama macam tadi, tetapi hadis ini hasan. Sesungguhnya Allah memperhatikan makhluknya dengan penuh rahmat di malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni semua hambanya kecuali orang musyrik dan memiliki kebencian, pemusuhan. Baik, hadis yang lain, innallaha yatli'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mu'minina wa yumli lil kafirina wa yad'u ala hikdi bihikdihim hatta yad'uhu. Baik. Sama, itu adalah hadis yang maksud sama, adalah hadis hasan. Baik, hadis yang lain, fi lailatin nisfi min Sya'ban yaghfirullahu li ahli al-ardi illa li musyrikin aw musyahin. Pada malam pertengahan dari bulan Sya'ban, Allah akan mengampuni penduduk bumi kecuali orang musyrik dan orang yang memiliki kebencian, pemusuhan. Imam Suyuti dalam kitab dia Jami'us Shaghir. Baik, dalam kitab yang lain, Targhib wa Tarhib. Ini adalah hadis hasan sahih. Hasan sahih. Wa an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Yutla'u Allahu ila jami' khalqihi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Ibnu Hibban dan juga Ibnu Hibban dalam sahih. Hadis yang lain, wa an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, baik, ada gangguan sikit tadi ni. Hadisnya terlampau banyak sebenarnya. Kalau hadis yang dhaif lagi banyak. Lagi banyak. Ya. Kalau tak tulis, tak hafal, tak ni pula, tak khair. Dia kena ada tulisan. Macam juga belajar dia tak boleh duduk saja, dia kena ada buku. Kan? Kalau Syekh Nuruddin ni marah ni, dia suruh halau balik. Kan, kalau tak ada buku dia halau balik.
Jadi kita belajar kena ada rujukan kita. Baik. InsyaAllah sekejap. Baik, sebelum tu malam nisfu Sya'ban ini ada nama-nama yang lain selain daripada nisfu Sya'ban. Nama-nama yang lain banyak, dan nama-nama tersebut diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya ialah dipanggil yang paling terkenal ialah malam nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Kerana ia berada di tengah-tengah daripada bulan Sya'ban. Baik. Ada hadis yang lain yang mengatakan bahawa dipanggil sebagai Lailatul Mubarakah. Lailatul Mubarakah. Kenapa dipanggil Lailatul Mubarakah? Kerana terdapatnya ayat Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah. Maka dikata setengah daripada ulama mengatakan Lailatul Mubarakah itu ialah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Tapi ada ulama lain yang menafsirkan sebenarnya bukannya malam nisfu Sya'ban, tetapi adalah malam Lailatul Qadar. Malam Mubarakah, Lailatul Mubarakah daripada ayat tersebut ialah malam Lailatul Qadar. Baik. Tetapi turut sama ada ulama mengatakan itu adalah malam nisfu Sya'ban, maka diberi nama dengan malam Lailatul Mubarakah. Yang keduanya yang ketiga dipanggil dengan nama Lailatul Taqadir. Lailatul Taqadir. Kalau bulan Ramadan dipanggil Lailatul Qadar, tapi kalau bulan nisfu Sya'ban dipanggil sebagai malam Lailatul Taqadir. Kerana ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa pada malam itu ditentukan segala qadar. Jadi ulama duk kata, bagaimana ditentukan segala qadar sedangkan ada malam Lailatul Qadar? Baik, ditentukan qadar-qadar pada malam nisfu Sya'ban dan dilaksanakan pada ditentu dan dipahat dan tidak ada perubahan sampailah Sya'ban yang akan datang, kan? Pada malam Lailatul Qadar. Jadi selama bulan nisfu Sya'ban sampai Lailatul Qadar, pada masa itu boleh ditukar. Baik. Sehingga ada hadis Nabi SAW bahawa aku berpuasa dan aku nak mati ketika ditanya Aisyah, ditanya kepada Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, hampir penuh, segenap penuh bulan Sya'ban. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, aku tidak mahu aku mati dalam keadaan aku mati dalam keadaan aku berpuasa. Buat baik. Jadi oleh sebab itu dan memang pada bulan Sya'ban ini memang banyak kematian. Banyaknya nyawa-nyawa yang ditarik. Kalau di Tengaruh tu satu ditarik. Penuh. Baik, kita sambung balik tadi. Hasan sahih. Wa an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yad'u Allah ila jami' khalqi lailatul nisfu min Sya'ban fa yaghfiru li jami' khalqi illa li musyrikin aw musyahid. Rawahu Tabrani fil Awsat wa Ibn Hibban fi Sahih. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab Awsat dan Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya. Baik, ada dalam kitab Targhib Tarhib, kitab Sahih li ghairi. Hadis itu jatuh kepada Sahih li ghairi, iaitu hasan yang naik darjat kepada sahih. Wa an Makhul an Kasir bin Murrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatin nisfu min Sya'ban yaghfirullahu azza wa jalla li ahli al-ardi illa musyrikin aw musyahid. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan berkata, hadza mursal jayyid. Ini adalah hadis mursal yang jayyid. Baik, hadis mursal ada yang darjatnya, kalau ikutkan hadis mursal termasuk daripada hadis-hadis yang dhaif. Tetapi kalau ada mutaba'ah dan kalau ada syawahid yang mengangkatnya, maka ia boleh sampai kepada darjat sahih li ghairi. Baik, dalam Targhib wa Tarhib yang lain, Sahih li ghairi, qala al-Hafiz wa rawahu Tabrani wal Baihaqi aidan an Makhul
an Abi Sa'labah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yudli'u Allahu ila ibadihi lailatul nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mu'minina wa yumhilul kafirin wa yad'u ahli al-haqqi bihaqdihim hatta yad'uhu. Qala Baihaqi wa huwa aidan baina makhul wa Abi Sa'labah mursal jayyid. Qala al-Hafiz wa ya'ti fi babil hasad hadis Anas tawil insyaallah taala. Baik, hadis ni ialah hadis sahih li ghairi, dan hadis ini juga termasuk daripada hadis yang dipanggil sebagai mursal yang jayyid, mursal yang diterima. Baik, itu dia. Baik, itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, adakah sahabat-sahabat merayakan dan mengetahui bahawa adanya malam nisfu min Sya'ban? Ada. Ada. Baik. Iaitu seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Waqidi dalam kitab Futuh Syam, jilid yang pertama muka surat 73. Ketika Abdullah bin Ja'far dalam pasukan Sariyah dan ada Wasilah bin Asqa, mereka pergi ke Syam, pergi ke Damsyik. Dalam perjalanan, bila berwaktu malam, maka ditanya, bulan apa yang sungguh cerah ni? Maka sahabat jawab bahawa ini adalah bulan malam Lailatul Minal Sya'ban. Jadi menunjukkan bahawa sahabat-sahabat pun tahu tentang malam nisfu Sya'ban. Malah dicadangkan pada malam ini siapa yang bangun, siapa yang yang menghidupkan malamnya dengan Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya akan diampunkan. Maka dicadangkan supaya untuk bangun Lailatul Qadar. Apa jawapannya? Kita ini pergi jihad fisabilillah, tentu lebih baik kita keadaan ini daripada kita qiyamul lail. Qiyamul lail sunat. Perjalanan pergi ke perjalanan jihad fisabilillah itu adalah lebih besar daripada qiyamul lail. Jadi oleh sebab itu mereka mengatakan bahawa sebenarnya mereka merayakan dengan ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Cumanya mereka itu pergi berjihad, mungkin letih dan sebagainya, sedangkan jihad itu lebih besar daripada segala amalan sunat yang lain. Jadi para sahabat tahu keutamaan, jadi tidak jadi masalah. Jadi oleh sebab itu kita pun kena tahu jadi keutamaan, Jadi sebenarnya ibadat sunat ini tidaklah menjadi wajib, dan tak ada siapa pun yang mengatakan mana-mana ibadat sunat itu menjadi wajib. Tetapi kadang-kadang menjadi satu amalan harian, ritual kita. Contoh dia, pada bulan Ramadan kita tarawih. Kalau tak ada tarawih, seseolah yang macam tak lengkap Ramadan, betul? Macam tak lengkap Ramadan. Tapi berbeza. Ana masa dengan tuan guru pada bulan Ramadan, itu jarang-jarang sekali kita orang tarawih sama-sama. Jarang-jarang sekali tarawih sama-sama. Sebab apa? Sebab selepas daripada solat isyak, solat sunat, terawih belajar. Belajar walaupun puasa. Walaupun ada tarawih, puasa. Kalau ulama besar datang ziarah tuan guru, contohnya pernah beberapa ketika lah, antaranya imam masjid besar daripada Masjid Damsyik, Masjid Dimash tu datang ziarah tuan guru. Dia datang ziarah tuan guru kata kita sembahyang 8 rakaat je. Lepas tu kita sambung dengan belajar. Tuan guru ni asyik sambung dengan belajar saja. Ana pun pernah tanya, wahai tuan guru, kenapa kita tak solat tarawih? Sedangkan kita ini dalam bulan Ramadan, Lepas tu tuan guru kata apa? Belajar itu wajib, sementara tarawih itu sunat. Yang kedua, kau duduk berapa lama dengan aku? Sekarang masa Ana tanya tu, pada tu Ana tahun ketiga, tahun pertama, tahun kedua tu Ana ikut je, tak berani nak tanya. Tahun ketiga dah boleh tanya, kenapa ni? Kata, maka tuan guru kata, kau duduk dengan aku berapa lama? Sekarang tahun 3, tahun depan tahun 4. Itu baliklah, kata. Tinggal 2 tahun lagi tuan guru, katanya. Kau tuan guru, kau 2 tahun kau nak jadi alim, katanya. Lepas tu kau nak buat amal ibadat sunat gini. Tak, sekarang kau belajar sampai jadi alim, balik Malaysia kau nak amal ibadat, buat 1 rakaat, pulang, kata. Jadi oleh sebab itu kita ni kena tahu keutamaan. Tapi bukan berbau maksud tuan guru tidak solat. Tak, anak tidur rumah dia waktu malam, itu lepas habis dia belajar, dia akan duduk depan
depan komputer dia menaik tulis kitab dia. Dan kemudian bila malam mana terjaga, anda pasti akan tengok tuan guru tu akan solat. Dan kadang-kadang solatnya lama berdiri. Anda tidur bangun balik, diri lagi. Lepas tu tidur bangun balik, diri lagi. Gitu jadi bukan membawa maksud orang alim ni tak bangun malam, dia tak solat tu, tak, dia mendahuluikan perkara yang dipanggil sebagai aulawiyat. Kalau kita duduk dengan tuan guru, lebih baik kita pergi belajar daripada solat tarawih. Gitu. Jadi kita kena faham aulawiyat dia. Jadi ada dia punya amalan-amalan yang dikatakan oleh para sahabat ni mengetahui tentang adanya nisfu Sya'ban. Baik. Kemudian dalam kitab yang ditulis oleh Ibn Rajab, Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahawa dalam kitab dia, para sahabat ini yang semua sahabat merayakan, semua sahabat merayakan malam nisfu Sya'ban, tetapi bentuk amaliah sahaja yang berbeza. Yang menzahirkan amalan-amalan secara berjemaah itu dibuat oleh Ahlu Syam. Itu dibuat oleh Ahlu Syam, penduduk-penduduk Damsyik. Yang buat itu bukan Ahli Syam, yang buat itu ialah sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang duduk di Syam, kemudian penduduk-penduduk Syam tu ikut. Antaranya Imam Makhul yang kita baca tadi, hadis tadi, itu semua tu Luqman kan, Luqman bin Arif, itu semua adalah sahabat-sahabat yang membenarkan adanya sambutan nisfu Sya'ban. Cumanya ialah Ahli Syam terbahagi kepada dua. Ahli Syam terbahagi kepada dua. Yang pertama, yang merayakannya secara berjemaah, iaitu ulama yang mempeloporinya, yang dibuat di masjid-masjid, yang dibuat secara berjemaah. Ulama yang mempeloporinya ialah Ishaq bin Rahuyah, tuan guru kepada Imam Bukhari. Besar tuan guru pada Imam Bukhari. Kalau kita baca Imam Bukhari punya kitab, maka tidak akan lekang nama daripada Ishaq bin Rahuyah. Maka Ishaq bin Rahuyah adalah orang yang mengajak semua penduduk-penduduk untuk merayakan malam nisfu Sya'ban, untuk membuat amal ibadah di masjid secara berjemaah. Ada ulama Ahli Syam juga yang tidak suka dengan buat secara di masjid, tapi dia kata buat di rumah, bacalah Quran apa semua tu, tetapi di rumah. Ulama tersebut ialah Imam Auza'i. Jadi justru itu, kita sebenarnya nak buat atau tak nak buat itu terpulang kepada masing-masing. Tetapi kita tidak boleh kata membid'ahkan, kerana ia masih diamalkan oleh para sahabat dan juga tabi'in dan juga tabi'in. Sedangkan mereka itu termasuk zaman salaf. Jadi kita tak boleh kata bahawa orang yang merayakannya ini adalah orang yang apa? Orang yang buat bid'ah. Tidak. Ia ada, diamalkan oleh para sahabat. Jadi oleh sebab itu kita berlapang dada. Kalau tak nak, buat aja dekat rumah. Tapi kalau orang yang membid'ah, biasanya mereka tak buat apa-apa pun. Baik, kita pergi pula pada permasalahan malam nisfu Sya'ban. Tadi nama tadi Lailatul Qadar ada tadi, dan satu lagi ialah malam dipanggil Lailatul Aidul Malaika. Jadi ada beberapa nama, antara yang terkenal ni ialah Lailatul Nisfu min Sya'ban. Yang keduanya ialah dipanggil sebagai Lailatul Mubarakah. Yang ketiga Lailatul Qadar, dan yang keempatnya ialah Lailatul Aidul Malaika, dikenali sebagai malam perayaan atau hari raya malaikat. Jadi malam nisfu Sya'ban sebenarnya bukan perayaan manusia. Bukan perayaan manusia. Dulu masa ana mula-mula terfikir dalam nisfu Sya'ban ni, kalau sambutan kebesaran Islam yang lain seperti mana Rejab, itu ada nama Isra Mi'raj. Kalau Muharram dipanggil sebagai hijrah, itu peristiwa perpindahan Rasulullah. Jadi semua ada munasabah. Sampai nisfu Sya'ban, munasabah apa? Perang tak ada, apa tak ada, kenapa disambut? Sebenarnya
sambutan nisfu Sya'ban tak ada kaitan dengan manusia, tetapi adalah hari perayaan malaikat. Hari perayaan malaikat. Jadi oleh sebab itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, yang dibuka hijabnya, maka mereka akan melihat bahawa langit-langit pada waktu itu cerah dan berseri-seri. Kerana apa? Disambut oleh malaikat tentang perayaan mereka. Jadi pintu langit dibuka pada malam tu. Dibuka seluas-luasnya pintu langit. Malah pintu syurga pun dibuka. Dalam satu hadis yang dhaif mengatakan bahawa dibuka pintu syurga. Maka bidadari-bidadari pun kata, kenapa terbuka ni? Maka nak menunjukkan bahawa waktu perayaan itu, kalau di bumi ada open house, di akhirat daripada nisfu Sya'ban open juga pintu langit. Semuanya open house doa tu. Jadi justru itu, apa sebenarnya masyru'iyah ataupun amalan yang paling dikehendaki pada malam nisfu Sya'ban, iaitu doa. Iaitu doa. Malam nisfu Sya'ban sebenarnya kita kena doa. Doa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW ada mengatakan, nisfu Sya'ban, hadis itu darjatnya hasan, mengatakan pada malam nisfu Sya'ban, siapa yang berdoa untuk tambah harta, maka Allah tambahkan hartanya. Siapa yang mana nak sembuh penyakit, Allah sembuhkan penyakitnya pada malam tersebut. Jadi apapun hajat pada malam itu, kesemuanya dikabulkan oleh Allah. Malangnya nisfu Sya'ban sudah berlepas. Malangnya nisfu Sya'ban sudah berlepas. Jadi kita tunggu tahun depan. Kalau umur panjang, allati yufarriqu ala amrin hakim dalam Quran. Pada waktu malam itu ditentukan ditentukan segala qada dan qadar kita. Pada malam nisfu Sya'ban. Jadi itulah dia. Kenapa? Apakah sebenarnya? Bila pintu langit terbuka, tak ada satu amalan pun yang lebih baik, iaitu berdoa. Maka justru itu warid daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, amalan-amalan yang dibuat oleh Rasulullah ketika nisfu Sya'ban ialah berdoa. Dan Rasulullah nak doa dia diterima dengan apa? Dengan apa? Allah tengok Rasulullah ajar kita. Dia nak doa kita, dia nak baginda nak doa baginda diterima. Rasulullah buat apa pada Sya'ban? Rasulullah buat apa? Rasulullah berpuasa. Rasulullah berpuasa siangnya supaya doanya di malam hari. Maksud dia ialah perbuatan-perbuatan baik yang kita nak doa, mestilah kita mulakan dengan sesuatu perbuatan baik. Faham tak? Sesuatu yang kita nak doa, maka kita kena minta dengan perbuatan-perbuatan baik. Sebab hari tu Ana ada cerita di Pelentong. Jadi oleh sebab itu cerita dia tentang doa. Ceritanya tentang doa. Jadi Ana cerita jugalah kat sini siapa yang tak ada masa di Pelentong. Baik. Kenapa kita disuruh untuk, itu ulama-ulama kita disuruh kita baca Yasin 3 kali. Setiap Yasin kita kena niat apa yang kita nak, doa panjang umur dan sebagainya. Kenapa kita buat begitu? Kerana sebenarnya ia termasuk daripada perkara yang dituntut, yang diajak oleh Rasulullah, iaitu Rasulullah mohon doa pada waktu malam nak dikabul dengan berpuasa pada waktu siang. Kita pula kadang-kadang tak puasa, kan? Jadi kita ni nak kabul permintaan kita, maka hendaklah kita melakukan dengan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik adalah satu tuntutan, sama ada daripada Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Ayat Quran yang membunyi, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan segala keburukan. Kita nak doa kebaikan, betul tak? Jadi kita nak doa kebaikan, doa kita diterima, buat baik dulu. Jadi kalau yang keburukan ialah doa tidak diterima. Apa maksud buruk bila doa dia tak diterima? Buruklah tu. Jadi perkara baik akan menyebabkan apa?
Jadi kalau kita baca Yasin dulu, maka kita apa? Kebaikan, maka doa tu insya-Allah akan diterima. Baik, dalil yang lain daripada Quran. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka orang-orang yang Allah gantikan kesalahan mereka dengan kebaikan. Jadi kita nak doa ni, kita nak doa kita diterima, maka buat baik dulu. Dan Allah kata dalam Quran, summa baddalna makana sayyi'atil hasanah. Kami gantikan kesusahan itu dengan kesenangan. Buat susah dulu, baru Allah ganti dengan kesenangan. Apa susah? Baca Yasin. Ustaz, kalau tak baca Yasin boleh tak? Boleh. Buat tak nak baca Yasin 3 kali, tak nak. Kalau di Mesir, Tariqah Syaziliyah Ashirah Muhammadiyah, itu dia suruh buat 7 kali. 7 kali baca Yasin selama 15 hari berturut-turut. Setiap malam 7 kali Yasin. Kita 3 kali pun alah, malasnya kan. Kesusahan itulah Allah ganti dengan kebaikan. Betul tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, dia punya sifat, kalau dia nak bagi, kita kena buat dulu. Ud'uni astajib lakum. Kau doa, baru aku kabul. Kemudian Allah kata apa lagi? Bantu Allah. Allah akan bantu kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Kamu bantu Allah, Allah bantu kamu. Maksud dia, kita kena bantu Allah. Kita kena buat dulu, baru Allah tolong kita. Jadi kita nak Allah tolong kita, kita tolong Allah dulu. Apa dia? Dengan baca, buat perkara-perkara yang baik. Jadi Allah dalam dia punya, Allah mengajar kita, kita ni kalau nak sesuatu, maka kita kena buat. Maka oleh sebab itu, Allah, kalau kita nak doa kita dimakbulkan pada malam hari raya malaikat, maka oleh sebab itu kita kena buat sesuatu perkara yang baik. Dan apa yang Allah kabulkan pada kita adalah berdasarkan apa yang telah kita korbankan. Lebih besar yang kita korbankan, lebih banyak yang Allah bagi. Kalau yang sikit kita bagi, maka sikitlah Allah bagi pada kita. Jadi Allah bagi berdasarkan kita doa kita doa sikit, buat amal ibadah sikit, tapi minta banyak. Mintanya banyak. Dah dapat bini 1, nak 2. Dah dapat 2, nak 3. Dapat 3, nak pula banyak. Kan? Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku, ya Allah, waktu susah. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah aku. Waktu susah nak makan, kais pagi, makan pagi, tolong ya Allah, dapat RM10 ni aku puasa besok. Sebenarnya tak hari puasa, kan? Tapi dia punya niat baik itu, dia puasa esok, kan? Memang tahulah, dia tak niat macam itu pun tetap juga dia akan puasa. Sebab kais pagi, makan pagi RM10. Allah, sebab dia berpuasa, maka Allah gantikan kesusahan dia tu, Allah ganti. Dapat RM1,000. Seronok dapat RM1,000. Orang yang setiap hari RM10, Allah ganti dengan RM10,000. Allah gantikan dengan dengan RM1,000. Buat niaga, kemudian minta dengan Allah lagi, ya Allah tolong, ya Allah, aku nak masuk projek ni, kan? Aku nak dapat duit ni, tolonglah, nanti aku bagi zakat lebih banyak lagi. Minta lagi. Tetapi dia punya keluk, kalau belajar ekonomi, keluk kan, dia punya keluk, lagi banyak Allah bagi, lagi sikit kita punya amalan. Lagi sikit Allah bagi, lagi banyak kita punya amalan. Dia punya keluk begitu. Keluk permintaan dan penawaran daripada Allah SWT. Jadi oleh sebab itu, lagi besar ujian yang Allah bagi pada kita, lagi banyaklah Allah. Pada waktu tu minggu lepas, kan? Minggu lepas anak ada cerita, kan? Anak kata kita kena sabar banyak-banyak. Kalau Allah uji dengan kereta accident, kan, kita kena sabar. Anak pula dalam hati kata, alamak, terlajak cakap. Biasanya anak kalau bercakap terus diuji. Jadi selama anak terlajak cakap tu, anak pun apa? Anak pun berhati-hati, tukar tayar kereta, tukar minyak, tukar semua, takut accident.
Dah tukar-tukar semalam kan. Elok nak balik dah ni. Balik Terengganu. Sen mundur belakang. Tu, langgar hujung lori. Habis bergarik kereta. Kan? Itulah dia. Bila keluar tu tergelak seseorang kan. Kata, inilah dia. Jahat mulut lagi kan. Cakap lagi. Allah uji. Gitulah. Jadi oleh sebab itu kan, Allah uji kita, lagi banyak ujiannya, sebenarnya lagi banyak yang Allah nak bagi. Lagi banyak yang kita korbankan, lagi banyak yang Allah bagi. Allah bagi berdasarkan apa kita bagi. Yang kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita ni pun jahat, buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita minta tu, kadang-kadang Allah bagi, itu pun kita tak bersyukur. Betul tak? Yang kita tak minta yang Allah bagi, lagi kita tak syukur. Betul tak? Yang kita minta, kata, ya Allah selamatkan aku, bagi 1000, Allah bagi 1000. Ya Allah bagilah aku jodoh, Allah bagi jodoh. Ya Allah bagi aku rumah, Allah bagi rumah. Yang itu pun sekali itulah alhamdulillah, lepas tu dah tak ada alhamdulillah dah. Betul tak? Dan itu pun kita kurang bersyukur. Apatah lagi yang kita tak minta. Mata yang kita tak minta, pandangan yang kita tak minta, nafas yang kita tak minta, telinga untuk mendengar yang kita tak minta. Ada siapa minta hari ni? Ya Allah, kau kekallah penglihatan aku. Ya Allah, kau kekalkanlah aku menghirup udara. Ya Allah, kau bagilah pendengaran. Ada kita minta? Tak ada. Yang kita tak minta setiap hari, itu pun Allah bagi. Itu lagi tak bersyukur. Itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, Allah jadikan Nabi Muhammad. Kalau Allah tak jadikan Nabi Muhammad, maka hari ini kita tak dapat rasa kasih sayang Allah. Dalam satu hadis menceritakan, iaitu pada malam ke-13 Syaban, Rasulullah SAW bangun malam. Kemudian dia menangis, berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW pada malam nisfu Syaban, pada bulan Syaban, dipenuhi doanya, dipenuhi ibadahnya ialah doa. Kita masih lagi Syaban. Penuh diri kita dengan waktu-waktu, setiap waktu dengan doa. Sampai pada bulan Ramadan, teruskan berdoa. Sampailah kita dapat malam Lailatul Qadar, teruskan berdoa. Rasulullah pada malam Syaban semua doa. Doa. Malam 13 Syaban, Rasulullah angkat tangan, menangis-nangis supaya diampunkan dosa umat. Maka bila Rasulullah menangis, tangisan sampai ke langit. Kemudian malaikat Jibril pun turun dan berkata, wahai Muhammad, apakah yang menyebabkan kau menangis? Maka Nabi Muhammad kata, wahai Jibril, beritahulah kepada Allah supaya selamatkanlah semua umat aku, jangan bagi masuk neraka. Jibril naik jumpa Allah dan berkata, Allah berkata, kenapa Muhammad menangis? Maka Jibril kata, ia memohon supaya semua umatnya diampunkan. Kemudian, wahai Jibril, beritahu berita gembira kepada Muhammad, katakan 1/3 umatnya itu masuk syurga. 1/3 masuk syurga. Turunlah malaikat Jibril, kata, wahai Muhammad, bergembiralah kerana Allah telah mengkabul permintaanmu. 1/3 umatmu masuk syurga. Gembira Nabi Muhammad. Tapi pada malam 14 Syaban, Rasulullah menangislah. Turun malaikat, perkataan sama yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad, suruh sampaikan kepada Allah bahawa moga diampunkan seluruh dosa umat. Allah kabulkan permintaan. 2/3 daripada umatnya diampunkan dosa. Kemudian turun Jibril, kata, gembiralah wahai Muhammad, doamu telah pun dikabulkan. 2/3. Pada malam nisfu Syaban, 15 Syaban, menangis lagi Nabi Muhammad SAW dan berkata, malaikat Jibril turun, perkara yang sama. Sehingga Allah berkata, bergembiralah, sampaikan berita gembira kepada Muhammad bahawa umatnya semua diampunkan dosa, iaitu Rasulullah telah dikurniakan syafaatul uzma.
Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak semua umat dia masuk syurga, dengan dia tu boleh tarik semua. Malam pertama Rejab, malam nisfu Sya'ban, dan 2 malam hari raya. Kalau kita malam hari raya lah kita tidur cepat, esok nak bangun awal. Anak-anak tidur semua. Lepas tu mak-mak pun sibuk, bukannya nak beramal, buat ketupat sambil mengumpat, kan? Tukar-tukar langsir dan sebagainya. Bapak-bapak sibuk dengan gaul rendang dan sebagainya. Sedangkan malam itu sepatutnya kita penuh dengan ibadah. Ingat dulu zaman arwah ayah ada dulu, kan? Zaman arwah ayah ada dulu, malam, kalau biasanya kalau anak balik lah, kan, biasanya 2 malam sebelum raya atau 1 malam sebelum raya kan dah balik, kan, dah balik kampung. Malam balik je, kadang-kadang tu anak kalau balik awal, kan, kadang-kadang cuti awal, kan, cuti 3 hari ke, anak balik 2 hari. Sebab apa? Kalau balik tu memang tiap-tiap malam kena qiyamul lail, kan? Dengan bapak anak ni tiap-tiap malam qiyamul lail. Pukul 3 ayah dah kejut, bangun, kita letih lagi pada waktu tu, kena bangun, ingat arwah ayah, kan? Kalau setiap malamnya tu kita buat solat rakaat cuma 6 rakaat, tetapi pada malam raya abah ayah saya akan buat lebih daripada ni. Kalau balik biasanya pada pukul 5, malam raya tu nak pukul subuh baru dia balik. Kadang-kadang tak balik lepas subuh, kan? Tu dia, itulah mesti ingat awak ayah, kan, macam mana dia orang beramal dan sebagainya. Tak terkejar kita kadang-kadang. Baik, tu dia. Jadi siapa-siapa yang pada malam tu doa untuk tanaman dia tu berhasil, maka dia akan berhasil. Baik. Ia menikah akan memperoleh daripada wanita yang ia nikahi. Kalau pada malam tu dia doa supaya dia menikah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permintaan dia kalau dia nak menikah. Apabila dia membangunkan sesuatu, dia akan memperoleh daripada apa yang dibangun. Kalau dia seorang jurutera ke apa ke, kan, penyagaan, ahli penyagaan, pada waktu tu dia berdoa supaya dia boleh bina bangunan yang lebih besar dan sebagainya, Allah kabulkan permintaan dia pada waktu, kan? Tapi silaplah, dah lepas lah, kan. Kalau tahu tu, kan, memang tak tinggal ni, kan, sebagainya lah, Dan sesungguhnya nama seorang hamba sudah tercatat di Lauhul Mahfuz tentang kematiannya. Jadi pada malam itu diangkat, dituliskan tentang buku barunya, iaitu buku amalan yang diangkat, ditulis balik dan sebagainya. Baik. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Imam Dainuri daripada jalan Rashid bin Sa'ad, dikeluarkan oleh Ibn Marduyah, dan Ibn Asakir juga meriwayatkan hadis yang lebih kurang sama daripada riwayat jalan Sayyidatina Aisyah. Banyak kalau kita tolak hadis dan bukan hadis ini 3 sahaja, tetapi banyak dan cukup banyak. Baik. Oleh sebab itu hadis-hadis ini saling mengangkat sehingga dia menjadi sahih li ghairi. Baik, diriwayatkan oleh Imam Khatib Syarbini, Imam Khatib dalam kitab dia Tarikh, Khatib Baghdadi dan kitab dia Tarikh Baghdad, daripada Amir Al-Yamami, dia mengambil daripada Sayyidatina Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu laisa nafsun tamutu fi sanatin illa kutiba ajaluha fi Sya'ban wa uhibbu ayyuktaba ajali wa ana fi ibadati rabbi. Hadis ini satu lafaz, sebenarnya ada lagi macam-macam yang lebih kurang sama dengan riwayat yang ini, dan ada hadis sahih yang sama riwayat dengan yang ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la selain daripada Khatib Al-Baghdadi. Artinya seseorang tidaklah meninggal dunia di dalam tahun itu kecuali memang sudah tercatat ketentuan ajalnya pada bulan Sya'ban. 1 tahun daripada bulan Sya'ban itu, kan, dia akan mati kalau bulan Sya'ban sudah nama dia termasuk daripada senarai list orang yang akan mati.
Kalau senarai list tu tak ada nama dia, dia takkan mati tahun tu. Tunggulah Syakban tahun depan. Doalah, ya Allah matikan aku, mati tak ada matinya. Tak ada. Ya Allah matilah aku, mati. Matilah nak, oi, tak ada matinya. Baik. Baik. Dan aku menyukai bila dicatat tentang amal diriku, sedangkan aku di dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi oleh sebab itu, kadang-kadang perbuatan kita kena ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, kerana itu telah diajar oleh Rasulullah. Jadi kalau nak mati dalam bulan Syakban ni kan, tempoh sampai ke bulan Ramadan tu, nak ditentukan tu, kalau nak mati tu, lebih baiklah kita beramal ibadah. Mana tahu sebelum ke Lailatul Qadar kita sudah pun mati. Sehingga ni tengok lafaz tengok kalaulah Tuanku Haji Hadi tak percaya tentang buku diangkat, ada satu doa yang maksur, satu doa yang memang warid daripada Rasulullah, dibaca oleh sekalian ulama. Apa dia? Allahumma barik lana fi Sya'ban. Dalam riwayat lain, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Apa maksud lepas tu? Apa ayat lepas tu? Wa balighna Ramadan. Ya Allah berkatilah aku pada bulan Rejab dan Syakban. Dalam riwayat lain, ya Allah berkatilah aku dalam bulan Syakban, sampaikan aku bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana bulan Syakban ialah bulan ditentukan kematian. Takut tak sampai Ramadan. Takut tak sampai Ramadan. Maka hadis itu dibaca kerana kita doa supaya sampai kepada kemuliaan Ramadan. Nampak? Walaupun hadis itu dibaca, tapi kita tak faham kenapa hadis itu dibaca. Baik. Begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Atha bin Yasar, Rasulullah SAW itu berpuasa banyak pada bulan Ramadan yang nak cakap tadi, kan? Dan berkata bahawa ia nak, kalau ianya ditarik nyawanya itu keadaan dia sedang beribadah. Ditanya kenapa banyak berpuasa? Kerana takut pada bulan Syakban ni Allah tarik nyawa. Maka aku nak ketika mana nyawa ditarik dalam bulan Syakban, aku sedang beramal ibadah. Aku sedang beramal ibadah. Diriwayat oleh Khatib Baghdad daripada Imam Malik, daripada Sayyidatina Aisyah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaftahullahu al-khaira fi arba'i layalin, Lailatul Adha wal Fitri wa Lailatul Nisfi Sya'ban, yunsakhu fiha al-ajal wal arzaq wa yuktabul haj wa fi lailati arafatin ila adan. Artinya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu kebaikan pada 4 malam, iaitu pada malam Idul Adha, Idul Fitri, malam Nisfu Sya'ban. Telah ditetapkannya pada malam-malam ini ketentuan-ketentuan rezeki, dan dituliskan ketentuan bagi seorang hamba dapat menunaikan ibadah haji, dan pada malam Arafah sampai menjelang azan. Baik. Dan diriwayatkan oleh Dailami daripada Ibnu Janzuyah daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW sabda, tuqta'ul ajalu min Sya'ban ila Sya'ban hatta anna ar-rajula la yankiha wa yuladu lahu wa qad kharaja ismuhu fil mauta. Ditentukan ajal seseorang itu dari bulan Syakban ke Syakban. Ditentukan ajal. Maksud dia bulan Nisfu Syakban tu ditentukan nama. Ditentukan nama. Baik. Berikutnya, sehingga seorang lelaki menikah hinggalah lahir di dunia dan telah ditentukan namanya di dalam ajal kematian. Daripada Syakban ke Syakban. Apabila sampai Nisfu Syakban, sampai Lailatul Qadar, telah ditetapkan, ditentukan, maka nama tersebut sampailah Syakban depan, tahun depan, barulah kita boleh mengubah. Baik. Ini hadis telah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sya'bul Iman. Baik. Itulah dia tentang apa? Tentang Nisfu Syakban. Dan amalan yang paling besar pada malam Nisfu Syakban ialah berdoa. Ialah berdoa. Berdoa itu mukhul ibadah. Kita berdoa.
Baik. Jadi macam anak kata tadi, doa itu mestilah berdasarkan apa yang telah kita korbankan. Dan doa tu ialah kalau kita korban, kita sabar dan sebagainya, maka Allah akan baik. Kenapa pada bulan Ramadan, kan? Kenapa pada bulan Ramadan doa kita makbul? Bulan Ramadan doa makbul. Setiap kali kita sebenarnya doa tu makbul. Jadi oleh sebab tu bulan Ramadan kita jangan apa? Jangan maki-maki, jangan apa. Bulan Ramadan tu kita kena selalu berdoa. Baik. Kenapa bulan Ramadan doanya makbul? Sebab pada waktu bulan Ramadan, satu pahala yang kita buat. Kalau kita hari ni solat contohnya kan, buat solat, semua amalan telah ditentukan pahalanya. Iaitu kalau solat, kalau kita buat paling sempurna dengan jemaah, boleh jadi 25 atau 27. 25 atau 27 pahala. Tapi pada bulan Ramadan, setiap amal ibadah itu digandakan sampai 700 kali ganda. Baik, 700. Maka ditanya pada ulama, kenapa bulan Ramadan begitu banyak pahala dia? Sebab kesabaran. Faham tak? Kerana kesabaran. Baik, katakanlah awal pagi, bangun pagi sahur 700. Pahala sahur tu banyak. Lagi hujung kita pergi untuk apa? Ke subuh, sahur lagi lewat, lagi pahala menimbun-nimbun. Kemudian kita pun mandi, kita pun apa? Baca doa apa semua dengan pahala gandaan 700. Kalau hari biasa dapatlah 1, dapat 2, dapat 1, dapat 2, kadang tak ada langsung. Kan? Tapi bila hari sampai bulan Ramadan 700. Bulan Ramadan itu kata Rasulullah, siapa masuk bulan Ramadan dosa-dosanya tidak diampunkan, celakalah orang tu. Masuk bulan Ramadan, dosa tidak diampun, celaka. Sebab apa? Pada bulan Ramadan pahala menimbun-nimbun. Nescaya pahala tu jadi lebih banyak daripada dosa. Betul tak? Niat saja, niat. Kan? Nawaitu shauma ghadin, pahala dah malam. Gandaan pahala sampai 700. Pagi esok sebelum, tak payah tuan-tuan apa? Ni suami-suami, suami baru, suami lama, suami bakal suami ke, kan? Tak payah tuan-tuan semua, kan? Nak tolong isteri, niat aja dulu. Pagi tu, niatlah, bangun awal lah, kan? Yang esok kejut bangun awal, apa nak tolong nak apa, siapkan sahur. Bini kejut esok, bangun, tak bangun, tak apa, buat tak tahu je. Buat tak tahu. Niat pagi malam tu, niat tu nak cakap dengan bini tu, diberi 700. Kan? Itu niat saja pun sudah pun dapat pahala. Kalau bangun betul-betul, lagilah tak tahulah. Potong bawang 1 iris 700. 700. Siap air panas 700. How banyak tu tuan-tuan. Kalau tak hapus dosa kita, Rasulullah kata celaka lah. Faham tak? Jadi kita ni kumpul pahala tak pada waktu tu? Kumpul tuan-tuan. Kumpul sebanyak-banyaknya. Jadi Allah akan, kalau kita minta doa, kita akan tengok jumlah yang kita kumpul. Ramadan seolah-olahnya pesta pahala masuk dalam bank ATM. Bila kita angkat tangan kita, Allah akan tunaikan berdasarkan jumlah pahala yang ada. Dia tidak tolak je. Tolak. Kenapa kadang-kadang kita angkat tangan, doa kita tidak dikabulkan? Sebab dalam simpanan pahala tak ada pahala. Ambil keluar kad ATM, cocok kan, tukar keluar RM500. Dalam kad, dalam akaun tak ada duit. Tulislah 500, sejuta memang tak keluar. Itu juga kita. Jadi bulan Ramadan kita kumpul. Kenapa setiap bulan Ramadan itu memang dia punya doa makbul? Sebab kita kumpul pahala. Faham tak? Kita kumpul pahala. Jadi bila dah kumpul pahala, tengok pula berapa banyak pahala. Kalau nak syurga, berapa jumlah yang perlu kita bayar? Kalau kita bangun malam puasa, man sama Ramadan, man qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan, waktu malamnya,
Kiamat apa? Ihtisaban. Siapa yang betul-betul yang buat kerana Allah dan ihtisab kerana apa? Dia buat kerana Allah. Ghufira lahu. Akan diampunkan dosa yang telah lalu. Maka kalau tak ada dosa, jawabnya masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bangun malam imanan ihtisab, man qama Ramadan imanan wa ihtisab. Sebab apa? Dia bangun malam, gandaan dia cukup banyak. Kerana esok dia nak berpuasa pula, dia nak bekerja pula, gandaan dia cukup banyak. Sehingga kalau dia buat qama imanan wa ihtisaban 1 bulan Ramadan, hapus dosa, banyaknya pahala pada waktu. Tapi kalau kita puasa saja, tak bangun malam, puasa saja. Puasa pun kadang-kadang lebong 1 hari 2 hari. Kan? Agak-agak pahala kita lengkap. Tak. Kan? Plus tolak pula, minus dengan mencarut. Ni apa? Tiba-tiba je jam, mencarut-carut dalam kereta. Kan? Maki sana, maki sini. Elok puasa dengan maki-maki, habis pahala puasa. Awek lalu pula tepi tu. Kan? Tengok pula tak jaga mata, habis pahala puasa. Lepas tu kita nak minta syurga, haram Allah nak bagi. Sebab apa? Sebab duit ataupun pahala jumlah tak sebanyak dengan jumlah yang kita minta. Allah tak kabul. Oleh sebab itu satu ketika mana saya dengan tuan guru kata, "Mai sini," kata. Duduk depan. Duduk depan. "Sekarang ya Syuhrul Rijal, aku nak engkau doa sekarang," kata. Tiba-tiba dia panggil suruh doa. "Doa kau minta roti," kata. "Satu buku roti," kata. "Kau minta roti sekarang juga," dia kata. Jadi macam mana dia ajar? Dia nak tengok kita macam mana bermuamalah dengan Allah, nak minta dengan Allah. Jadi kita tuan-tuan guru, wali-wali Allah, kalau dia nak sesuatu, dia akan solat dulu. Solat 2 rakaat. Jadi dia solat 2 rakaat, angkat takbir. Saya ni angkatlah. Allahu Akbar. Solat 2 rakaat. Kemudian dalam solat tu tak ingat Allah. Dalam solat tu ingat, ya Allah, roti, ingat roti. Lepas tu angkat tangan. "Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, janganlah malukan aku depan Tuhanku, ya Allah," kata kan. "Jangan malukanlah, antarlah roti, ya Allah, roti." Tuhanku kata, "Aku tak kisah, aku nak roti," kata. "Ya Allah, tolonglah, ya Allah, tolonglah," kata. Doa. Tuanku kata, "Dah sudah. Okey, kita tunggu 20 minit lebih kurang," kata. Tunggu roti 20 minit. Tuanku naik tulis kitab. Tek. Lepas tu dia pandang, dia senyum. Sakit hati. Sakit hati. Kan? Lepas tu dia kata, sikit lagi 20 minit je Syuhrul Rijal. Memang sakit hati. Kan? Sampai 20 minit. Tak ada pun roti. Satu haram, tak ada rupa pun nak datang. Lepas tu dia kata, "Ya Syuhrul Rijal, sekarang kau minta lah 1 hirih roti lah. Kalau lah 1 roti tu harga dia RM2, paling murah RM1.4. Kan? Dihirih sampai 20. Sekeping jadi 20 sen. Kira lah macam 20 sen. Kan? Kira lah, kita ikut kita lah. Kira 20 sen. Sekarang kau minta sehirih roti. Sehirih roti. Minta sekarang. Bangun, solat balik Allah Akbar. Dalam doa, "Ya Allah, sehirih roti takkanlah tak ada. Ya Allah, tolonglah," kan? Kan? Jadi lepas habis tu, tunggu pun tunggu. Tek. Nyum. Sakit tu. Kan? Lepas tu, sampai 20 minit, roti tak ada. Kata tuanku kata, "Wahai Syuhrul Rijal, doa engkau, maksud dia, doa engkau kurang daripada 20 sen. Dia panggil irs lah. Irs kan? Tapi kita sini 20 sen. Maksud dia, saya bagi tahu lebih kurang kita. Maksud dia, doa engkau, kalau engkau nak minta sesuatu yang kurang daripada 20 sen. Kalau engkau punya amalan banyak ini, kemudian kau nak minta dengan Allah, maksud dia kau kena minta kurang daripada 20 sen. Kalau 5 sen, 3 sen baru kau dapat. 20 sen ni kau minta tak dapat, maksud yang lain takkan kau dapat. Ni mulut jahat ni. Kan? Saya tak dapat, kalau tuanku boleh tak ada. Mulut jahat. Kan? Dulu waktu mula-mula tak berani, tapi ujung-ujung berani. Semua ujian-ujian tuanku waktu ujung-ujung tahun ke-5, tahun ke-4. Tuanku boleh dapat tak, katanya. Okey, kau nak apa Syuhrul Rijal? Kan? Cakap roti lah, kan? Roti lah. Roti, katanya.
ginilah, dalam 1000 dinar boleh, kata. Kan? 1000 dinar boleh, kata. Dia pun solat, Allahu Akbar, dia tak doa. Okay. Kemudian dia duduk, dia pun type. Saya nak senyum. 10 minit, senyum. 15 minit, senyum. Kan? Waktu minit yang ke-17, saya pada waktu tu dah senyum nak lah sikit lagi. 17 ting tong loceng pun. Tuan Guru buka pintu, Assalamualaikum, anak murid dia datang. Wahai Tuan Guru, ni ada 1000 dinar aku nak sedekah. Saya asal pandang senyum. Enggak nak. Sakit hati. Gitu. Maksud dia, doa dia kalau minta 1000 dapat 1000. Jadi tuan-tuan semua, nak doa nisfu Syakban cukup kau. Jadi Ramadan ada kan? Jangan tinggalkan Ramadan. Syakban dah tinggal tak apa, Ramadan ada. Allahumma balighna Ramadan. Sampaikan kita pada bulan Ramadan. Amin. Sampai pada bulan Ramadan, minta hapus dosa. Minta doa ibu bapa dihapuskan dosa. Minta yang itu, buat bangun malam dan sebagainya. Siapa yang sakit bangun malam pada waktu itu, minta, pasti sehat dengan doa-doa. Siapa yang nak kaya, minta bangun malam, pasti dapat, insya-Allah. Itu yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi anda rasa cukuplah sampai situ, lama sangat kan pada ni, tapi cukuplah yang kita dapat, kita itminan ataupun tenang dalam hati dengan dalil-dalil, dan juga dapatlah kita merasakan sepatutnya yang memang patut kita sambut bulan Lailatul Nisf min Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.